Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat pelajar. Satu harapan dan juga satu unggul. Apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu sentiasa sihat lah. Dan tidak ada yang melanggar SOP. Tidak ada yang terlibat dengan kluster COVID dan sebagainya. Jadi jaga keselamatan kamu, jaga kesihatan kamu sepanjang PKP. Okey, PDPR kita ni mungkin akan berlangsung untuk beberapa detik juga. Jadi kita pun tak tahu bila kita akan masuk sekolah balik. Jadi sepanjang waktu PDPR ini bukan bermakna kamu tidak belajar, bukannya waktu bercuti, tetapi waktu kamu untuk belajar dari rumah. Jika tiada apa-apa lagi nanti, kita punya keadaan kes di negara kita dah turun apa semua, kita boleh bersemuka kembali di sekolah. Okey, baik. Sebelum tu, cikgu harap di hadapan kamu, kamu telah menyediakan buku teks dan juga modul kamu. Okey, pada hari ini kita akan sambung kembali untuk bab 5, iaitu tamadun awal dunia. Okey, pada kelas PDPR yang lalu, yang 2 minggu sebelum kamu cuti gawai tu, kamu telah mempelajari mengenai bab 4, mengenali tamadun. Okey, kamu dah belajar maksud tamadun apa, konsep tamadun dari sudut pandangan Islam apa, pandangan barat apa, ciri-ciri tamadun awal apa. Kamu dah belajar dah. Jadi cikgu rasa kamu tak ada masalah dan boleh faham. Dan cikgu harap kepada yang tidak dapat mengikuti kelas PDPR tersebut, ada inisiatif lain. Cikgu dah forward tugas-tugasan di WhatsApp dan sebagainya. Jadi yang mana tak boleh ikut tu, sila buat tugasan secara offline. Buka buku teks, buat modul tu. Tak dapat 10, sekurang-kurangnya kita dapat 5. Okey, baik. Kita sambung balik kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Okey, hari ini kita akan belajar mengenai 4 lokasi pembentukan tamadun awal dunia. Kemudian kita mungkin tak sempat lah aku hari ni, tapi ini yang kita akan belajar lah, sumbangan awal tamadun dunia. Ini mungkin kelas akan datang lah. Okey, baik. Sila buka buku teks kamu, muka surat 90 dan 91. Okey, baik. Ini tak ada apa, ini sekadar orang kata apa, peringatan lah. Peringatan kepada semua lah. Nak cerita dekat sini, betapa kamu kena menghargai seorang guru tu dalam usahanya untuk menyampaikan ilmu kepada kamu. Ramai yang tak ikut kelas PDPR, WhatsApp apa, cikgu hantar bahan apa semua, ada scene, tapi kelas PDPR tidak ikut. Lepas tu TikTok apa 5 minit sekali ada update, Instagram 5 minit sekali ada update, Facebook 5 minit sekali ada update, tapi kelas PDPR tidak ikut. Atas pemahaman sendiri, lain tak okey lah. Rumah saya pendalaman lah, saya orang susah lah, tak ada handset lah. Lepas tu tengok-tengok nampak dekat tepi jalan tengah main game, ada pula handset kan. Jadi ini sekadar renungan lah. Okey, baik, abaikan ini.
Okay, hari ni kita akan tengok untuk tajuk kita ni, kita tengok dulu pengenalan dia apa. Tengok pada perkataan yang cikgu hitamkan ini. Tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia bermula di Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus dan Huang He. Jadi ada 4 ni Mesopotamia, Mesir Purba, Lembah Indus dan terakhir adalah Huang He. Okey, tengok yang kedua ni. Kesemua tamadun ini terletak di kawasan lembah sungai. Lembah sungai yang mempengaruhi perkembangan setiap tamadun tersebut. Okey, cikgu nak tanya kamu lah ya. Kenapa lembah sungai? Kita dah belajar sebelum ni kan. Lembah sungai ni ialah sungai, banyak kegunaan dia. Boleh mengairi pertanian, boleh membekalkan sumber makanan, lagi apa lagi, sungai, jalan pengangkutan. Jadi banyak kegunaan sungai ini. Itu kita akan tengoklah lepas ni. Okey, seterusnya. Ni tengok gambar ni kuil Isis Aswan Mesir. Okey, gambar ni sama je dengan dalam buku teks kamu. Muka surat 90, 91 sama je dalam buku teks kamu. Okey, ini gambar apa ni? Cikgu pun tak pernah sampai dekat sini Ini sekadar pengetahuan lah. Kita orang kata apa, pembuka selera lah kita nak belajar ini. Okey, ini adalah gambar kuil gambar kuil ketika tamadun Mesopotamia ini gambar kuil lah masa tu, rumah ibadat dia orang ni. Dia orang ni pada zaman tu dia banyak kepercayaan percaya matahari lah, percaya itu, percaya ini, percaya macam-macam. Jadi banyak benda yang mereka sembah. Ini kira tempat mereka beribadat. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada pembelajaran kita hari ni Inilah, ini 4 tamadun ni kita nak tengok ni. Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan terakhir adalah Huang He. Okey, ini kamu boleh tengok buku teks kamu muka surat 92 dan 93. Tengok peta ni. Sama je dengan buku kamu. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, ni adalah peta yang menunjukkan lokasi 4 tamadun awal dunia semuanya ada di sini. Ni tengok ni. Yang mula-mula ni warna apa ni? Warna pink ke apa ni? Ni tamadun Mesir Purba. Yang hijau ni Mesopotamia. Yang oranye ni Indus dan terakhir ini adalah China. Ni yang warna biru ni. Ini selalu keluar exam dalam soalan-soalan pun ada dia tanya ni. Contoh dia tanya okey, katakanlah yang ni tidak di label ni, tak ada nama. Tiba-tiba soalan tanya, berikan nama tamadun di kawasan yang berwarna pink. Jadi apa dia tamadun tu? So ni lah, kamu kena tahu. Okey, itu saja untuk 4 lokasi ni. Okey, kita masuk kepada tamadun Mesopotamia. Okey, ni kita sentuh setiap 4 tamadun ni lah. Tapi tidaklah mendalam, sekadar pengetahuan kamu untuk menjawab soalan. Okey, tamadun Mesopotamia ni untuk pengetahuan semua, dia merupakan tamadun yang paling awal lah dekat atas dunia ni. Jadi dia ni, tamadun ni, dia terletak di antara 2 sungai Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Sungai Tigris, Sungai Euphrates. Okey, kamu tengok peta muka surat 95 tu ni yang dekat warna hijau ni. Tepi ni kan warna kuning kan. Ni warna hijau ni. Sungai Euphrates, Sungai Tigris. Jadi kat situlah terletak tamadun Mesopotamia ni.
Okey, dia ni pesat berkembang tamadun ni pada zaman Neolitik. Antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Sekitar dalam 3500 tahun macam tu lah tamadun ni. Jadi dia berkembang pesat lah masa tu. Jadi pusat tamadun yang paling awal lah. Lepas tu ada masa tu ada beberapa kerajaan yang wujud dalam tamadun ni. Kamu boleh tengok muka surat 94 ini. Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea, Assyria. Jadi cikgu yakin lah dalam banyak nama kerajaan ni paling tidak satu ni kamu pernah dengar lah. Ni Babylon ni. Ni biasa ni. Okey, seterusnya di tamadun Mesopotamia ni dia ada satu kerajaan yang terawal masa tu. Sumeria lah yang paling terawal dan terakhir sekali adalah Chaldea. Okey, tamadun ni dia bermula di wilayah selatan iaitu Sumer. Orang Sumeria yang telah berhijrah ke wilayah ini. Maknanya di wilayah ini orang Sumeria yang datang dan dia membina pertempatan, menjalankan aktiviti pertanian. Lepas tu dia buat sistem pengairan dan macam-macam lah. Mereka membina sistem pembandaran sehinggalah wujud satu orang kata apa pertempatan awal lah pada masa tu. Okey, kat bawah ni kamu boleh tengok ni muka surat 94 ni. Ciri-ciri utama dia, kerajaan Sumer masa tu apa dia. Ini sekadar pengetahuan kamu je lah. Okey, balik semula ke muka surat 95. Ini yang atas ni gambar lah gambar ilustrasi tamadun Mesopotamia tu. Lebih kurang lah bandar dia. Okey, jadi kita tengok sikit penerangan kat atas tu. Di lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates, tamadun Mesopotamia ni terdapat kawasan subur yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan gunung. Kawasan ini dipanggil bulan sabit subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean. Tengok peta tu, Laut Mediterranean dan juga Teluk Parsi. Teluk Parsi. Okey, ni kawasan tengah ni yang hijau ni dia panggil kawasan bulan sabit subur. Jadi kawasan ni telah berkembang besar jadi bandar. Lepas tu dalam tu dia dibina pusat ibadat dan sebagainya lah. Di setiap keliling bandar tu pula dibina orang panggil apa, dinding besar sebagai tembok untuk pertahanan. Okey, baik, tengok muka seterusnya. Okey, muka surat 96, 97. Ini adalah negara kota negara kota. Okey, ini kita kata macam ni lah. Mula-mula tadi tamadun ni dia ialah mula-mula orang berhijrah kan. Berhijrah datang, lepas tu jalankan aktiviti lah dekat situ. Aktiviti pertanian dan sebagainya. Lepas tu bila dah makin besar, maka wujud masa tu pertempatan awal. Maknanya orang buat kampung kat situ. Okey, bila kampung tu dah berkembang, dia akan berevolusi kepada bandar. Jadi bandar, pada kampung jadi bandar. Lepas tu bila dah tu makin maju dia jadi negara kota. Ini contoh satu negara kota Ur dia panggil. Ini yang terdapat masa tamadun Mesopotamia. Ini contoh ni. Kamu tengok ni betul-betul keliling dia ada dinding, ada tembok. Okey. Lepas tu dia punya bandar ni orang kata apa, padat lah. Ada rumah, ada kedai,
ada pelabuhan, ada kuil. Lepas tu tempat pertanian dia di luar. Okey. Kedudukan dia pula di betul-betul dekat sungai sungai lah. Ni. Okey, jadi masa tu kira negara kota ni memang pesat membangun lah. Negara kota Ur ni. Itulah pusat perdagangan, itulah tempat pelabuhan. Dan hari ni untuk makluman kamu kawasan Mesopotamia yang kita sebut-sebut tadi ni, dia melibatkan kawasan di Iraq, Syria, Turki dan Iran. Dia memasuki sepadan Turki, Syria dan sepadan Iran, Iraq. Tempat tu sampai sekarang masih ada. Okey, seterusnya. Ini secara ringkasnya lah tadi kita dah belajar mengenai tamadun Mesopotamia. Ini kalau kamu nak catat boleh. Ini kamu boleh catat di dalam buku tulis kamu. Okey, seterusnya kita tengok tamadun Mesir Purba. Cikgu harap kamu masih lagi bersama dengan cikgu. Okey, buka buku teks kamu, muka surat 98 dan juga 99. Okey, yang paling utama kamu kena tahu setiap tamadun ni dekat mana terletaknya. Okey, macam tadi kita tengok Mesopotamia di sungai Euphrates dan juga sungai apa tadi? Sungai Euphrates dan juga sungai apa tadi? Ingat lagi tak tadi kita belajar? Sungai Euphrates dan juga sungai apa? Sungai Tigris. Okey, seterusnya ni kita tengok tamadun Mesir Purba. Mesir Purba ni dia terletak di lembah sungai ni lah. Kamu boleh tengok peta ni. Okey, ni. Ni. Ini Delta Nil. Ini sungai ni lah. Ni. Yang mengalir warna biru ni sampai ke laut Mediterranean ni. Ini adalah sungai Nil. Okey, apa specialnya sungai ni? Apa yang istimewa sangat ni tentang sungai ni? Okey, untuk pengetahuan kamu, kamu boleh tengok muka surat 98 ni, dekat tepi ni. Okey, sungai ni dia membanjiri kawasan sekitar dia ni. Kawasan ni tepi-tepi dia ni. Setiap tahun membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian di lembah-lembah sungai ni. Itu yang menjadikan dia sangat istimewa kepada tamadun Mesir Purba. Okey, selain itu juga kita tahu bukannya sekadar kata apa membawa kesuburan dekat sistem pertanian ke apa dan sebagainya, tetapi dia juga merupakan sebagai sumber yang membekalkan makanan, jalan pengangkutan. Jadi itu yang menjadikan sebab tamadun Mesir Purba ni dia terletak di lembah sungai. Okey. Untuk tamadun Mesir Purba ni dia ada tiga tahap kerajaan yang memerintah. Yang pertama, kamu boleh tengok muka surat 99, Kerajaan Purba. Kerajaan Purba ni dia masa tu penempatan dia yang terawal masa tu adalah mula-mula dia sekadar perkampungan petani. Lepas tu dia membentuk dua kerajaan. Satu kerajaan terletak di sungai dan lepas tu dia tak ada apalah, itu cuma kamu boleh baca lah tu kerajaan Purba tu.
Okey, dan dia ada dua masa tu, satu tu terletak di hilir sungai Nil, dan satu lagi itu terletak di hulu sungai. Dia ada dua, ada di hilir satu, di hulu sungai, dan kemudian dia disatukan oleh Raja Menes yang menawan kerajaan utara dan membuka bandar Memphis. Jadi tu kamu boleh baca lah untuk kerajaan purba tadi. Ha, Okey, kerajaan pertengahan. Dia masa masa kerajaan pertengahan ni, kira orang masa tu dah ada pengetahuan, masa tu dah ada perkembangan kesusasteraan, ukiran dan sebagainya. Masa tu mungkin orang dah ada sistem untuk menulis, untuk bercakap. Maksudnya bukan bercakap lah, maksudnya untuk menyampaikan sesuatu. Dia dah ada sistem masa tu untuk merekod, untuk menyimpan dan sebagainya. Okey, masa tu raja dia pun lebih bijak untuk mengatur dan untuk memerintah negara, memerintah dia punya kerajaan. Masa tu juga dah kegiatan perdagangan tu lebih, orang kata apa, lebih maju lah masa tu. Okey, kemudian kamu boleh baca tu kamu boleh baca untuk kerajaan pertengahan, dan juga yang terakhir adalah ketika kerajaan baru. Okey, kerajaan baru ni dia muncul apabila golongan-golongan bangsawan yang memerintah Mesir ni, dia masa tu kerajaan baru ni dia dah tidak sama dia tidak sama dengan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya. Dia diperintah oleh golongan-golongan bangsawan. Okey, pemerintah dia masa tu yang saya yakin semua orang tahu orang tahu, kalau sebut mesti tahu punya. Firaun masa tu. Okey, Firaun dia ni membentuk satu pasukan tentera yang kuat untuk mematahkan serangan orang luar. Jadi Firaun ataupun raja yang terkenal masa tu, nama dia Ramsis. Dia ni antara yang banyak lah membina monumen berhala. Jadi itu sekadar pengetahuan kamu lah. Kamu boleh baca tu untuk itu. Okey, seterusnya ini ringkasan bagi tamadun Mesir Purba tadi. Kamu boleh salin kalau kamu nak salin, tapi ni bolehlah ni tulis di dalam buku tulis kamu. Okey, baik. Seterusnya kita tengok tamadun Indus. Okey, apa yang ada dengan tamadun Indus ini? Okey, macam biasa, macam yang cikgu dah cakap tadi daripada mula. Okey, yang paling penting sekali yang kamu kena tahu dekat mana dia terletak. Itu. Apa-apa yang empat tamadun ni kamu kena tahu dekat mana terletaknya dia. Okey. Okey, baik. Tengok buku teks kamu, muka surat 100. Okey, ada peta tu Okey, ada peta tu, kamu tengok peta tu. Okey, tamadun Indus ni dia terletak di lembah sungai Indus lembah sungai Indus. Itu selalu ditanya dalam soalan. Okey, tamadun ni dia sekitar tahun 2500 sebelum Masihi lah. Penduduk dia masa tu hidup secara nomad. Nomad ni maksud dia berpindahan lah. Lepas tu kemudian dia membentuk satu pertempatan kekal apabila dia dah jumpa tempat sesuai. Dia membentuk satu pertempatan kekal di lembah sungai Indus. Jadi apa yang special lembah sungai Indus ni, dia ada dua musim. Musim yang orang kata apa,
musim yang sangat hebat lah. Satu tu musim kering, satu tu adalah musim banjir. Jadi apabila musim kering, musim banjir ni, penduduk pada masa itu tak boleh nak menjalankan aktiviti pertanian. Masa kering, tanaman mati. Masa banjir, tanaman tenggelam. Okey, mereka pada masa tu ada mengusahakan bali, kapas, gandum dan pelbagai kegiatan lah. Jadi hubungan perdagangan ni berlaku dalam kawasan tu lah, dalam kawasan lembah Indus itu. Sehinggalah bawa ke selatan Mesopotamia. Okey, lepas tu kawasan ini dia berkembang menjadi bandar. Itu je cerita dia. Senang kata tamadun Indus ni. Okey, yang penting kamu kena tahu dekat mana terletaknya. Okey, seterusnya tengok muka surat 101 101 ni dia ada bagi tahu binaan bangunan Mohenjo-daro. Tu yang atas tu. Yang berlubang tu ada macam batu-batu tu. Okey, untuk tamadun Indus ni dia ada dua. Dia ada dua buah bandar terancang yang terkenal masa tu. Kamu boleh baca tu muka surat 101. Yang pertama adalah Mohenjo-daro dan dua adalah bandar Harappa. Bandar ni tamadun Indus ni dia yang menyebabkan dia terkenal ni, dua bandar ni adalah salah satunya disebabkan sistem jurutera dia pada masa tu dia mencipta satu sistem pipe dan pembentungan yang canggih masa tu canggih macam mana tu kita tak tahulah, tapi mungkin lah efisien, tak ada bertakung, tak ada sebagainya. Dan pada apa muka surat 101 tu juga kamu boleh baca tengok apa yang ada info dekat tepi tu. Perancangan Bandar Harappa membabitkan penduduknya telah mencapai tahap tamadun yang tinggi. Kota dikelilingi oleh dinding bata yang setebal 4.8 km, dibina bagi mengelakkan banjir. Mana masa tu orang dah boleh fikir, okey, tempat ni selalu banjir, jadi kita buat apa? Kita buat satu tembok untuk menghalang daripada banjir dan melindungi keluarga diraja. Jadi masa tu juga dibina jalan raya selebar 30 kaki yang memisahkan daerah perumahan antara satu sama lain. Jadi memang pada tamadun Indus ni masa tu orang dah mula berfikir, dah ada kemajuan. Okey, baik. Hari ni kita akan tengok ini secara ringkasnya lah yang kamu boleh belajar daripada penerangan cikgu tadi. Ni kamu boleh tulis di dalam buku tulis kamu. Okey, dan terakhir adalah tamadun Huang He. Tamadun Huang He ni nama pun dah Huang He. Huang He ni dia ada macam sebutan Cina sikit kan. Jadi tamadun Huang He ni adalah tamadun yang wujud di tamadun awal yang wujud di China. Okey, macam biasa yang cikgu cakap berulang-ulang tadi. Apa yang kamu kena tahu? Yang paling penting kalau kamu kena tahu adalah dia punya lokasi dia. Okey, di mana tamadun Huang He ni? Kita tengok peta ni. Peta muka surat 102 Okey, peta ni menunjukkan tamadun Huang He ni dia terletak di antara kedudukan dia di antara dua sungai yang mengalir dari kawasan pegunungan di sebelah barat laut Lautan Pasifik. Nama dia adalah Sungai Huang He dan juga Sungai Yangtze. Sungai Huang He dan juga Sungai Yangtze. Dekat sini dia terletak Okey. Apa lagi yang kita kena tahu dekat sini? Okey, Sungai Huang He atau dikenali sebagai Sungai Kuning. Kenapa dipanggil Sungai Kuning ni? Terletak di kawasan utara negara China. Manakala Sungai Yangtze di bahagian tengah China mengalir ke timur.
Ini kan atas ni penunjuk arah angin ni utara. Utara, barat, timur, selatan kan. Dia cakap tadi apa? Ah, Sungai Kuning terletak di utara negara China, manakala Sungai Yangtze. Sungai Yangtze yang bawah ni di bahagian tengah China mengalir ke timur hingga ke Laut Kuning. Laut Kuning. Huanghe bermaksud Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Huanghe Sungai Kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Ini mungkin ada ditanya dalam soalan. Apa dia maksud Huanghe? Okey, dia sama je tamadun Huanghe ni, tamadun Indus, tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba. Dia sama je, kedudukan dia dekat tepi ataupun lembah sungai. Kenapa masyarakat masa tu membina pertempatan di lembah sungai? Kerana apa? Kerana sungai ini macam-macam kegunaan. Itulah sumber makanan, itulah menyuburkan tanah, itulah jalan pengangkutan. Tapi dia berbezalah ikut geografi tempat. Okey, macam di kawasan tamadun Huanghe ni, di sepanjang sungai Huanghe ni. Okey, penduduk kawasan ni dia selalu menghadapi banjir besar akibat daripada limpahan sungai ni. Dia macam tamadun Mesir Purba tadi lah. Selain itu juga banjir itu dia menenggelamkanlah keseluruhan kampung. Lepas tu ditambahkan pula dengan geografi tamadun ni yang kecil. Orang pada masa tu dia tak berdagang dengan orang luar. Dia berjual antara dia je. Okey, contoh, awak ni ada padi, awak ni ada kerbau. Okey, awak ni ada buat apa, bahan tembikar. Okey, awak ni nak padi, nak beras. Awak ni nak pinggan tembikar. Okey, dia berdagang dengan orang dia je. Dia tak ada berjumpa dengan pedagang-pedagang daripada tamadun ataupun negara ataupun negeri yang lain. Okey, masa ni masa tamadun ni ada tiga kerajaan awal. Okey, kamu boleh tengok muka surat 103 tu, atas tu. Ni pun kadang-kadang keluar dalam soalan. Tamadun Xia. Bacalah, kamu boleh baca tu. Tamadun Shang dan juga tamadun Zhou. Okey, lepas tu perkembangan pertempatan kerajaan awal ini telah melahirkan beberapa buah bandar Huanghe. Okey, bandar ni yang paling famous sekali, paling terkenal adalah bandar Anyang. Bandar tu dia merupakan pusat bagi kerajaan dinasti Shang. Dinasti Shang semasa dinasti Zhou, tamadun ini tersebar hingga ke selatan sungai Yangtze. Okey, dia turun lagi sampai ke bawah ni. Maknanya lagi besar masa tamadun Zhou. Okey. Macam kita belajar alam Melayu ataupun kita belajar yang tamadun lain lah, dia akan panggil kesultanan dan sebagainya. Tapi kalau yang macam Cina ni, Cina punya ni dia akan dipanggil dinasti dinasti apa. Okey. Dan terakhir untuk tamadun Huanghe ni, dia macam biasalah, dah ada tamadun, dah ada perdagangan, dah ada pertanian dan sebagainya. Dia adalah aktiviti yang mereka jalankan. Contohnya pembuatan, mereka ada buat ukiran, ada sutera, ada buat tembikar dan sebagainya. Pertanian dia pula yang mereka usahakan tu, mereka juga di samping tu mereka juga menghasilkan beberapa ciptaan alat-alat untuk digunakan dalam bidang pertanian. Okey, kat bawah tu ada contoh gambar sungai Huanghe yang ada pada tamadun awal Cina. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ini ringkasan dia, kamu boleh salin di dalam buku tulis kamu.
Okey, cikgu harap kamu lepas ni kamu akan buat kamu akan mengisi pautan Google Form ni. Gunakan apa pengetahuan cikgu dah bagi tadi, rujuk buku teks kamu untuk menjawab soalan tersebut. Tak perlu gopoh-gopoh, jawab dengan perlahan. Okey, ingin diingatkan penglibatan kamu akan cikgu rekodkan berdasarkan Google Form tersebut. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.